اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Sebab itu menuntut rezeki daripada Allah Ta'ala yang tersebut di dalam ayat itu, bahawa itu dengan mencari, maka bukan dengan mengangkat dua tangan saja. Yang pentingnya Tuhan suruh cari, berusaha, bukan meminta-minta dengan orang. Macam berlaku kalau kita pergi haji ataupun biasa musim haji, ramailah kita jumpa orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, dia atur atas tangga di Arafah, di tempat-tempat, macam-macam tempat lah dia minta sedekah. Dia ada satu puak lah, musim haji ni dia minta sedekah. Yang tu tak boleh lah, yang tu kalau dia betul-betul memang apa panggil, memang darurah, tu lain lah. Yang ni kita pelik, macam mana puak dia ni, dia boleh pergi Mekah tu ramai-ramai. Ada satu orang Perak, ada satu apa, ada satu perancangan khusus untuk minta sedekah musim haji. Dan daripada tafsir Al-Jalalain pula, dari kitab tafsir Jalalain juga, firman Allah Ta'ala, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu sebagai waktu untuk hidup, waktu untuk bekerja lah, maksudnya untuk bekerja. Dalam tafsir Jalalain dia syarah ma'asha tu ai waqtan lil ma'ash, artinya aku jadikan siang hari itu waktu bagi mencari kehidupan. Maknanya mencari usaha untuk cari rezeki yang halal. Maka berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesudahnya ia membawakan dua-dua ayat ini. Imam Ghazali ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, lepas awak mari dua-dua ayat ni sebagai dalil perintah syarak akan mencari kehidupan. Maka berkata kata Imam Ghazali, fadzakarahu fi ma'radil imtinan, artinya disebut oleh Tuhan akan kejadian siang hari itu. Allah Ta'ala buat siang hari itu waktu mencari kehidupan. Maka adalah itu kerana menyatakan nikmat Allah kepada hamba-Nya dengan kejadian yang demikian itu adanya. Maknanya siang hari ini memang khusus Allah Ta'ala buat untuk untuk manusia bekerja, cari kehidupan, menanam dan seumpamanya. Dan daripada kitab Ihya Ulumuddin juga, qala sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ala kulli muslimin, artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bukan tuntut ilmu saja, yang wajib atas tiap orang Islam. Mencari yang halal pun adalah satu kewajipan juga. Sebab apabila kalau kita belajar banyak, kalau kita buat ibadat banyak, tapi makanan kita haram, sumber pendapatan kita haram, maka segala daging-daging dalam diri kita tu jadi makanan neraka. Waliyahzubillah. Dan daripada itu kitab pula, daripada kitab Ihya Ulumuddin juga, qala sallallahu alaihi wasallam, man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahidi fi sabilillah, wa man talaba ad-dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari rezeki kerana buat nafkah ahlinya daripada rezeki yang halal,
maka iaitu seperti pahala orang mujahid, orang yang sedang berjuang fi sabilillah. Jadi kita cari rezeki, kita kerja, kita jangan ingat benda tu sia-sia. Tak. Semua benda tu ada pahala dia, ada hikmah dia. Dan barang siapa menuntut dunia yang halal, padahal ia menjauhkan yang haram, nescaya adalah ia di dalam darjat orang syahid adanya. Seperti darjat orang-orang syahid. Maknanya orang cari rezeki untuk anak bini dia, untuk diri dia dan seumpamanya, cari yang halal. Dia tu di dalam jihad. Sebenarnya di dalam jihad. Dan daripada kitab itu pula, daripada kitab Ihya Ulumuddin juga, tersebut hadis, man talabad dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallaha wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut dunia yang halal kerana menjauhkan diri daripada minta-minta pada orang. Siapa dia cari bekerja yang halal sebab nak menjauhkan diri dia daripada meminta-minta pada orang, dan kerana mencari kehidupan ataupun nafkah anak bininya, dan kerana membuat kebajikan pada tetangganya, maknanya jiran-jirannya, nescaya bertemu ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dia akan bertemu Allah, padahal mukanya bercahaya seperti bulan di malam 14 adanya. Dari hadis pun, maknanya muka dia cerah, ada cahaya. Dan daripada kitab Tanbihul Ghafilin, tersebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wal ibadatu 'asharatun tis'atun fi talabil ma'isyati wa wahidun fil ibadati. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin kata, artinya bermula ibadat itu terbahagi pada 10 bahagian. Ibadat ni ada 10 bahagian, yang 9 bahagian di dalam menuntut pencarian kehidupan. 9 bahagian dalam mencari rezeki. Dan yang 1 bahagian tu di dalam membuat ibadat. 1 yang bahagian buat ibadat. Jadi kita kena fahamlah, cari rezeki itu adalah satu ibadat juga sebenarnya. Dan pada kitab Ihya Ulumuddin, wa qala Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kasbun fi syubhatin khairun min mas'alatin. Kata-kata ni mungkin kita tak pernah dengar ni. Mungkin first time, mungkin mula-mula kita dengar. Kita pernah dengar sekarang ni, pertama kali kita dengar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada disebutkan satu kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata bermula artinya bermula berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bermula pencarian yang ada syubhahnya itu terlebih baik daripada berminta-minta pada orang. Kita cari rezeki yang halal, tapi rezeki yang kita cari, kita usaha tu ada benda syubhat, tak jelas. Tanya ulama kata tak jelas ni, tapi nak kata haram tak. Lebih baik kita duduk gitu daripada berminta-minta pada orang. Sayyidina Umar kata gitu. Lebih baik gitu lagi. Dan daripada itu kitab pula, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabihi dzata yaumin. Kita baca cepat sikit sebab aku Arab, kita terjemah pula mana ya. Fa nazaru ila syabin dhi jaladin wa quwwatin wa qad bakkara yas'a, fa qalu wayha hadha law kana shababuhu wa jaladuhu fi sabilillah. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين
dha'ifaini aw dhurriyyatin dhi'afin liyughnihim wa yakfihim fahuwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a tafakhuran aw takathuran fahuwa fi sabili syaitan. Itu sebut oleh kitab Ihya Ulumuddin. Artinya adalah suatu hari berduduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Sayyidina Rasulullah duduk dengan para sahabat. Maka melihat oleh sahabat akan seorang muda. Ada seorang muda perkasa yang masih sihat lagi, segar bugar lagi. Padahal sehingga ia berpagi-pagi akan berjalan mencari rezeki. Pagi hari lagi ia keluar rumah pergi cari rezeki yang halal. Maka berkata sahabat Nabi pun bagi tahu, berkata-katalah, jikalau muda perkasa ini orang di dalam sabilillah, terlebih baik. Dia kata, alangkah baiknya sekiranya orang muda ni pergi berjuang di sabilillah. Sayyidina Rasulullah ada dengar masa tu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, Nabi dengar sahabat bagi tahu begitu, Nabi kata, sabda Nabi, jangan kamu berkata begitu. Nabi kata jangan kata begitu. Jangan kata lebih baik dia pergi jihad daripada dia pagi hari pergi kerja cari rezeki. Nabi kata jangan kata begitu. Maka bahawasanya orang itu, jikalau adalah ia mencari kerana buat kehidupan dirinya, supaya menegahkan dia daripada berminta-minta pada orang, nescaya adalah ia di dalam sabilillah. Dia duduk dalam jihad dah. Dan jikalau adalah ia mencari itu kerana nafkah ibu bapanya yang dhaif, yang lemah, atau anak-anak bini dia yang dhaif, supaya terkaya mereka itu, supaya keluarga dia tidak minta kepada orang lain, dan memadai nafkah mereka itu dan mencukupkan apa-apa keperluan mereka itu, nescaya adalah ia di dalam pahala sabilillah. Dia di dalam pahala sabilillah, seperti orang pergi sabilillah. Pula lah. Dan jikalau adalah ia mencari itu, sekiranya dia cari usaha dunia tu kerana takabur, yakni kebesaran, kerana menyombong diri, dan buat kelebihan dunia semata-mata sebab nak berbanding-banding dengan orang, nescaya adalah ia di dalam sabil syaitan. Bukan dalam sabilillah adalah, duduk dalam sabil syaitan, duduk dalam jalan syaitan. Dan daripada itu kitab pula, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada sebut, qala Luqmanul Hakim libnihi, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim pada anak dia, ya bunayya istaghni bil kasbil halali 'anil faqri, fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu thalathu khisalin, riqqatun fi dinihi wa dha'fun fi 'aqlihi wa dhahabu muru'atihi, wa a'zamu min hadhihi thalathi istighfafun nasi bihi. Gitu. Artinya telah berkata Sayyidina Luqman Al-Hakim. Dalam kitab ni dia tak sebut Sayyidina, itu Luqman. Kita adab kita sebagai orang mukmin, orang-orang soleh, apatah lagi Sayyidina Rasulullah, kita sebut panggilan yang paling mulia kepada mereka ni. Kita sebut Sayyidina Luqman Al-Hakim. Walaupun dalam kitab tulis, tak ada tulis benda tu. Mungkin pengarang tu dia lupa atau seumpamanya lah. Jadi berkata Sayyidina Luqman Al-Hakim pada anaknya, hai anakku, kayakan dirimu dengan pencarian yang halal daripada kemiskinan. Carilah banyak-banyak rezeki yang halal daripada kemiskinan. Maka bahawasanya tiada menjadi miskin oleh seseorang melainkan dapat padanya 3 perkara. Sebab apa? Sebab tidaklah seseorang itu fakir
ataupun miskin, melainkan ada 3 perkara atas diri dia. Pertama, dhaif agamanya. Agamanya dia akan jadi lemah. Dia ada berkait juga dengan bab ekonomi ni. Kalau orang tu iman kuat lain. Kalau orang iman tu kuat tak, macam-macam boleh terjadi lah. Kedua, dhaif pada akalnya. Ketiga, hilang malunya. Dan yang lebih besar daripada 3 perkara ini, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, iaitu menghinakan dia oleh manusia. Manusia akan hina lah. Tak boleh lari dah. Kalau orang fakir, orang miskin, manusia akan hina dia. Jadi jalan yang molek, jalan terbaik seseorang mukmin, seorang Islam tu, carilah banyak-banyak rezeki yang halal, asalkan halal. Dan daripada kitab Ihya Ulumuddin juga, daripada itu kitab pula, waruya anna al-Auza'i laqiya Ibrahim ibn Adham rahimahumullahu wa ala unuqihi hizmatu hatabin faqala ya Aba Ishaq ila mata hadha ikhwanuka yakfunaka faqala da'ni an hadha ya Aba Umar fa innahu balaghani annahu man waqafa موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة. Ini tersebut satu kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya telah diriwayatkan bahawasanya Syekh Auza'i, seorang syekh yang sahih juga ni, Syekh Auza'i ni telah berjumpa seorang wali Allah yang masyhur. Telah berjumpa ia akan Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim Adham ni semua orang tahu cerita dia. Asal Syekh Ibrahim Adham ni seorang raja. Ada istana, ada rakyat. Dia tinggal ke istana dari rakyat dia, kerajaan dia, untuk jadi orang zuhud. Untuk jadi orang sufi secara khusus lah. Zaman dia tu. Jadi padahal adalah atasnya. Jadi Syekh Auza'i tadi, dia tengok Syekh Ibrahim bin Adham tadi duduk pikul kayu api. Adalah atas pundaknya, atas bahunya. Pundak ni bahasa Indonesia, maksudnya di atas bahunya sepikul kayu buat jual. Maknanya kayu api lah biasanya. Maka berkata Syekh Auza'i, hingga kapan begini hal engkau? Maknanya hingga bila? Mu nak duduk gini sampai bila? Sampai bila engkau hendak duduk dalam keadaan gini? Kata Syekh Auza'i kepada Syekh Ibrahim Adham, sanggupkah engkau hari-hari pikul kayu api ni? Tinggalkan olehmu akan daku daripada ini perkataan. Sebelum tu lagi, bermula, kata Syekh Auza'i kepada Syekh Ibrahim Adham, bermula saudara-saudara engkau memadai buat mencarikan engkau. Engkau ni asalnya raja. Saudara-saudaramu semuanya orang kaya-kaya, jutawan, kerabat raja, orang-orang bangsawan. Kenapa mu sampai tahap cari kayu api ni? Hari-hari cari kayu api. Baik mu tinggal cari kayu api ni, buat ibadat. Mu buat ibadat je. Ada orang akan sponsor mu. Mesti ahli keluarga mu ke, adik-beradik mu akan tanggunglah perbelanjaan mu. Gitu. Kata Sidi Ibrahim bin Adham, tinggalkan olehmu. Berkata Syekh Ibrahim bin Adham, tinggalkan olehmu akan daku daripada ini perkataan. Jangan kata gini, biarlah aku di dalam keadaan gini. Maka bahawasanya hal itu telah sampai kepadaku oleh hadis. Sebenarnya aku pernah dengar satu hadis. Telah sampai kepada aku satu hadis. Barang siapa berdiri ia akan pendirian hina di dalam ia menuntut yang halal. Sesiapa duduk oleh keadaan hina, seperti cari kayu api, dia seumpamanya lah, orang bagi setengah-setengah orang, hina ni benda ni. Tapi dia cari benda halal.
Jadi Sidi Ibrahim Adham ni kata, dia pernah dengar satu hadis kata, sesiapa duduk dalam keadaan nampak macam hina tapi mencari benda halal, wajib baginya masuk syurga. Adanya Nabi rakyat, orang itu wajib masuk syurga. Jadi aku ni tak mahu buat ibadat saja, duk zikir saja, duk sembahyang saja. Aku nak usaha juga cari benda halal, walaupun dengan pikul kaya api. Aku dapat kelebihan yang Sayyidina Rasulullah bagi tahu ni. Jadi fasa pertama ni, kata pengarang kitab, maka cukuplah segala dalil ini di dalam perkara kewajiban syarak pada menuntut rezeki yang halal, dengan mencari pencarian yang halal juga adanya. Jadi kita masuk fasa kedua. Dia ada 7 fasal. Kita kena cepat sikit lah sebab ada 7. Fasal kedua menyatakan haram berminta-minta pada orang. Haram berminta-minta pada orang. Bermula dalilnya dari kitab Az-Zawajir. Ada satu kitab nama kitab Az-Zawajir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu li ghaniyin wala lidhi mirratin. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya minta-minta pada orang, iaitu tiada halal bagi orang yang mampu dan yang kuat boleh mencari. Nabi kata minta daripada orang ataupun minta sedekah ni haram bagi orang yang mampu. Dia dah ada kemampuan, dah ada usaha sendiri, dah ada sumber pendapatan sendiri, dah mampu dah, tapi masih minta daripada orang, haram. Ataupun dia tu kuat, tubuh badan dia kuat, panca indera dia pun molek, dia kena usaha sendiri, tak boleh dia mengharapkan pemberian orang, haram dalam hadis sebut. Dan dari kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Rasulullah sabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hamlahu fayahtatiba ala zahrihi khairun min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu au mana'ahu. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya seseorang daripada kamu, jika ia mengambil akan talinya, maka pergi ia mencari kayu api, lalu memikul ia di atas belakangnya, terlebih baik daripada ia berminta-minta akan seseorang yang telah memberi oleh Allah akan dia daripada kekayaan, maka ia memberi akan orang itu padanya, atau meregah ia akan dia. Maknanya hadis ni rakyat, lebih baik seseorang itu cari kayu api daripada dia minta-minta daripada orang. Gitu. Dan daripada kita Ihya Ulumuddin juga, sabda Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, ni satu hadis yang sangat masyhur ni, man fataha ala nafsihi baban minas su'al fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membukakan atas dirinya, siapa dia buka atas diri dia suatu pintu daripada berminta-minta, satu pintu daripada berminta-minta, nescaya dibukakan oleh Allah Ta'ala atasnya 70 pintu daripada kemiskinan. Jadi kita kena elok sangat, kena elok lah diri kita daripada benda-benda gini. Apa dia buka pintu berminta-minta, satu ya pintu, Allah Ta'ala buka 70 pintu susah. Jadi kalau gitu macam mana? Minta daripada siapa? Minta daripada Allah lah, bukan minta daripada manusia. Tapi kalau orang tu memang dia cacat, kalau contohlah macam hadis tadi sebut lah,
dia memang fakir sungguh untuk dia buat modal, contohnya ulama kata, ataupun dia ni memang macam indra, dia tak ada buta ke pekok. Orang buta pun ada usaha lagi, kita tengok okay? Contohnya dia ada juga lah ulama mengharuskan faham daripada hadis ni. Cuma yang penting selagi boleh usaha, setiap orang Islam tu dia kena usaha. Dan daripada kitab Tanbihul Ghafilin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaftahu ar-rajulu ala nafsihi baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba al-faqri wa man yasta'fif ya'ufuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. La ya'khudha ahadukum hamlan wa ya'midu ila hadha al-wadi wa yahtadibu fihi ثم يأتي سوقكم هذا فيبيعه بمد من تمر لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Di dalam satu hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada membuka oleh seseorang atas dirinya akan suatu pintu berminta-minta, melainkan membukakan oleh Allah Ta'ala atasnya akan pintu kemiskinan. Dan barang siapa menjauhkan dirinya daripada berminta-minta, nescaya menjauhkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada segala keaiban. Dan barang siapa mengkayakan dirinya daripada meminta-minta, maknanya dia jaga diri dia daripada meminta-minta kepada manusia, nescaya dikayakan oleh Allah Ta'ala akan dia. Sayyidina Rasulullah kata, sabda lagi, sesungguhnya bahawa mengambil oleh seseorang daripada kamu akan sepotong tali yang pergi ia ke hutan, maka mencari ia akan kayu, kemudian ia bawa ke pasar, maka ia jual dengan harga satu batuk daripada kurma. Batuk ni satu timbangnya lah, satu timbangnya mudun kalau bahasa Arab. Batuk ni bukan bahasa Melayu kita ni bahasa Indonesia. Nescaya adalah halnya itu terlebih baik, Nabi kata, baginya daripada ia meminta-minta pada orang, sama ada memberi oleh mereka itu padanya atau menekah oleh mereka itu padanya. Lebih baik gitu, lebih baik usaha walaupun sikit. Sebab tu ulama kata, jika seseorang itu dia sabar daripada benda yang haram, dia sabar, dia orang Kelantan kata dia tahan diri dia daripada buat benda yang haram atau minta pada manusia ni haram, nescaya Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu rezeki. Allah Ta'ala akan buka banyak pintu-pintu halal. Syaratnya kita kena ada usaha sendiri dan kita kena sabar daripada benda yang haram. Allah Ta'ala akan buka pintu. Bukan buka satu, Allah Ta'ala akan buka banyak. Gitu. Sesiapa yang menahan diri dia daripada satu benda yang haram, Allah Ta'ala buka banyak kepada dia benda-benda yang halal. Lepas tu dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga ada sebut,